TV KPM. A kuasa M kali A kuasa N sama dengan AM tambah N. Alamak, macam mana nak kira ni? Aduh, susah juga. Ke senang je? Maksud A kuasa M. Hai Ria. Oh, hai cikgu. Nampak macam ada masalah je. Ya cikgu, macam susah je nak kira hukum indeks ni cikgu. Saya tak tahulah macam mana pengiraan dia. Oh, Ria jangan risau. Sebenarnya hukum indeks ni tak susah pun. Kalau Ria nak tahu, jom masuk kelas bersama-sama dengan cikgu. Jom cikgu. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda untuk slot menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Kak Ria doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Sudahkah anda bersedia? Okey, bawa keluar segala pen, kertas, buku nota, kita catat semua formula yang akan diajar oleh guru kita pada hari ini. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Ishak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Okey, Ria. Cikgu. Mungkin Cikgu boleh berkongsi dengan kita kalau tadi Ria ada masalah dalam menyelesaikan hukum indeks Cikgu. Okey, untuk kalau tengok tadi yang Ria macam pening-pening sikit tu, dia sebenarnya hari ini kita nak belajar bersama-sama mengenai operasi melibatkan hukum indeks. Apa yang Ria tengok tadi, kita akan gunakan selepas ini. Okey, baik. Sebelum tu kita nak menjemput murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu. Kalau kita boleh saksikan di belakang Ria. Okey, mana adik-adik dah bersedia? Itu dia. Ini daripada sekolah Cikgu juga? Ya, betul. Okey, Cikgu mungkin boleh memperkenalkan murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu? Baiklah, terima kasih. Bersama-sama dengan kita pada hari ini, kita ada Wafiah Syamimi, Anis Sofia, Afrina Amran dan juga Salman Faris. Mereka semua berasal daripada SMK Kelebang Besar Melaka. Okey, baiklah, dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar ya Cikgu untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak kenali hukum indeks. Jom kita mulakan Cikgu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai operasi melibatkan hukum indeks. Baiklah, sebelum kita pergi jauh, standard pembelajaran hari ini yang kita nak belajar adalah untuk melaksanakan operasi melibatkan hukum indeks. Okey, sebelum kita nak pergi kepada melaksanakan hukum indeks, apa kata kita imbas kembali sedikit mengenai apa itu indeks. Okey, so jadi kita tengok indeks merupakan suatu nombor yang menyatakan berapa banyak kali ia didarabkan dengan nombor itu sendiri. So senang kata, indeks ni adalah nombor yang sama didarabkan berulang kali. Okey, daripada dia didarabkan, dia juga boleh ditulis di dalam apa kita panggil sebagai tata tanda indeks. Dan ini merupakan kaedah penulisan bagi suatu nombor indeks. Okey, jom kita tengok apa itu tata tanda indeks. Inilah rupa tata tanda indeks. Okey, macam pernah tengok kan? Betul. Macam pernah tengok. Sebenarnya ini sudah pun dipelajari oleh murid-murid semasa mereka tingkatan 1 lagi, iaitu bab yang ketiga. Kuasa 2, kuasa 3. Masa tu belajar kuasa 2, kuasa 3. Dia adalah sebahagian daripada indeks lah. Okey, jadi macam saya katakan tadi, tata tanda indeks ni dia menyatakan berapa kali nombor yang sama itu didarabkan. Okey, contoh kalau 2 kuasa 4, dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Berulang kalilah, dia 4 kali ulang. Okey, kalau A kuasa N ini maksudnya apa? A ini kita darabkan berapa banyak kalilah, sebanyak N kalilah. Okey, ada 2 komponen kat sini. Yang hitam ni, yang besar ni kita panggil asas, dan yang merah itulah yang kita panggil indeks ataupun kuasa.
Jadi kalau tengok pengiraan dia tak adalah orang kata sukar mana ya cikgu? Ini kita baru membincangkan tentang tata tanda indeks lah. Bagaimana nombor indeks itu pendaraban berulang tadi itu diwakilkan dalam bentuk nombor indeks. Okey, cikgu kalau tengoklah hukum indeks yang Ria mengalami kesukaran sedikit tadi cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan di awalnya A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey. Contoh mungkin cikgu boleh berikan kepada murid-murid yang sedang menonton? Yang itu saya rasa okey, kalau kita tengok dekat sini hukum indeks ni kalau kita tengok dia adalah hukum yang digunakan untuk memudahkan suatu pengiraan atau ungkapan yang melibatkan kuasa bagi nombor asas yang sama. So jadinya kalau tadi Ria tengok A kuasa M darab A kuasa N, itu kalau kita tengok dia adalah asas yang sama. Yang sama. Okey, itu yang penting. Itu Jawapan yang penting. Ria, saya dah dapat jawapan ni cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu dan lepas ni kita nak sambung pula untuk aplikasi hukum indeks. Adik-adik jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot menengah rendah bagi mata pelajaran matematik hari ini. Kita akan belajar mengenai operasi melibatkan hukum indeks dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ishak. Cikgu, kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, aplikasi hukum indeks. Cikgu, silakan. Baik, terima kasih Ria. Baiklah, seperti mana yang saya katakan tadi, hukum indeks ini adalah suatu hukum yang digunakan untuk memudahkan suatu pengiraan atau ungkapan yang melibatkan kuasa bagi asas yang sama. Kata kunci dia kat sini adalah asas yang sama. Okey. Jadi seperti mana yang Ria tengok tadi pada papan tu, saya datangkan juga dalam bentuk paparan ni. Okey, inilah semua hukum-hukum indeks yang akan kita pelajari. Okey, cuma untuk hari ini saya akan terangkan hukum-hukum ini secara ringkas bagaimana nak menggunakan hukum-hukum ini. Okey, so jadinya bila sebut hukum indeks, hukum mesti kena ikut. Betul. Okey, hukum mesti kena ikut. Kalau hidup tak ikut hukum, sesat entah ke mana kita jadinya. Betul. Okey, so jadinya hukum ini dibuat adalah untuk memudahkan kita. Okey. Baiklah, kita tengok terus kita pergi kepada hukum yang pertama iaitu mendarab indeks. Okey. Mudah saja, apabila mendarab indeks asas yang sama, kita kena tambahkan indeks tersebut. Maksudnya indeks ni tadi kita merujuk kepada kuasa nombor itulah. Kita tambahkan sahaja. Tak susah. Macam Ria cakap tadi, A kuasa M darab A kuasa N, asas dia dah sama. Okey, maka kita boleh tambahkan dia punya indeks dia. A kuasa M tambah N. Saya ajar murid-murid saya nak ingat benda ni ada dia punya akronim dia. Okey. Saya kalau yang ni saya ajar anak murid saya panggil ini hukum datam. Datam. Bunyi macam pelik kan. Datam tu datang mana? Datam tu adalah darab asas sama. Okey, tambah nombor indeks. So panggillah hukum datam. Okey. So ini adalah hukum yang pertamalah. Okey, jom kita tengok bagaimana kita nak aplikasikan hukum ini. Okey. 5 kuasa 2 darabkan dengan 5 kuasa 4. Hukum datam tadi kita katakan dia adalah 2 tambah 4, 5 kuasa 2 tambah 4 dan jawapan kita akan dapat 5 kuasa 6. Simple kan? Simple cikgu. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, K kuasa 4 darab K kuasa 3 darab K kuasa 2. Oh, banyak ni. Okey. Saya rasa saya nak bagi peluang murid-murid saya di Google Meet. Ada yang nak cuba tak? Okey, menjawab cikgu soalan memilih ini? siapa cikgu? Dah ada kat tangan dah. Salman nak cuba. Okey, adik Salman silakan dengan jawapan. Jawapan dia adalah K kuasa 9. K kuasa 9. Macam mana awak boleh dapat K kuasa 9, Salman? Saya menggunakan hukum datam iaitu
mencampurkan semua kuasa. 4 campur 3 campur 2. Dapatlah jawapan K kuasa 9. Okey, betul ke tidak jawapan Salman ni? Betul. Betul. K kuasa 9. So, mudah saja hukum datam ni, kita tambahkan saja dia punya kuasa dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum yang kedua. Okey, iaitu membahagi indeks. Alright. Apabila membahagi indeks, asas yang sama, kita tolakkan, tadi tambah, sekarang kita tolakkan indeks tersebut. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, A kuasa M bahagi A kuasa N, kita akan dapat A kuasa M tolak N. So, apa sahaja kuasa itu, kita tolakkan sajalah nombor dia. Okey. Yang ini pula saya panggil hukum batol. Batol. Okey. Batol. Oh, tadi Apa dia? datam, sekarang batol. Batol. Tolak. Bahagi asas sama, tolak nombor indeks. Okey. So, kita tengok dia punya soalan dia. Contoh, 5 kuasa 7 bahagi 5 kuasa 4. Bahagi asas yang sama, jadi terus kita pakai hukum batol. So, kita akan dapat 5 kuasa 7 tolak 4. Dapatlah jawapan dia 5 kuasa 3. Okey, seterusnya. Ada macam lain sikit. M kuasa 4, N kuasa 3 bahagikan dengan M kuasa 2, N. Yang ini kita minta bantuan daripada murid-murid di Google Meet. Okey, siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Sila angkat tangan. Okey, Afrina, silakan dengan jawapan. Okey. Jawapannya M kuasa 2 dan N kuasa 2. M kuasa 2, N kuasa 2. Baik, macam mana boleh dapat Afrina? Saya pakai hukum batol tadi. So M 4 tolak 2 dapat M kuasa 2 dan N kuasa 3 tolak 1 dapat N kuasa 2. Okey. So dapat jawapan. Mana datang 1 ni Afrina? Dekat atas ni tak ada 1 pun. tu dia ada 1. Ada 1. Okey. So yang ini selalu murid-murid dia terlupa. Dia ingat bila tak ada tulis dekat sini kuasa, dia ingat tak ada kuasa. Bukannya kalau di sini tidak ada tulis apa-apa kuasa, kena ingat sini ada kuasa 1. Okey. Sebab apa? Semua nombor dan sebutan yang kuasa 1 dia akan dapat nombor atau sebutan itu sendiri. Okey. So jawapan dia adalah M kuasa 2, N kuasa 2. Okey, bagus. Seterusnya, kita pergi kepada hukum yang ketiga, iaitu mengkuasakan indeks. Okey, untuk mengkuasakan indeks, apabila suatu indeks dikuasakan, dia dah ada kuasa dan dikuasakan lagi. Okey. Apa kita perlu buat? Kita hanya perlu darabkan sahaja indeks itu dengan nombor yang di luar itulah. Okey. So jadinya indeks ini kita darabkan saja dengan kuasa di luar kurungan itu. Okey. Untuk yang ini, untuk memudahkan ingat, saya panggil ini kudar. Kudar. Apa kudar? Kurungan kuasa, nombor indeks dikurungkan, kita darabkan nombor indeks di atas. Okey, simple saja. Baik, untuk jawapan ni macam saya katakan tadi, 7 kuasa 4 dikuasakan lagi dengan 3, jadi kita ambil 7 4 darab 3, kita akan dapat 7 kuasa 12. Simple. Okey. Yang ini saya minta lagi sekali bantuan murid-murid di Google Meet. Ada yang nak tolong saya? Okey, sila angkat tangan. Baik, ada Wafiah. Ada Wafiah nak cuba. Okey. Silakan, Wafiah. Silakan Wafiah. Jawapannya 5 P kuasa 4, Q kuasa 6, R kuasa 2. Okey, 5 P kuasa 4, Q kuasa 6, R kuasa 2. Okey. Ada jawapan lain tak? Saya nak cuba boleh? Boleh. Boleh. Sila. Silakan Anis. 25 P kuasa 4, Q kuasa 6, R kuasa 2. Macam mana pula tu dapat jawapan yang lain tu? Okey. Kita tengok dia punya jalan dia. Alright. So, kalau kita tengok di sini, mungkin Wafiah tadi dia terlupa bahawa 5 ini ada kuasa 1. Jadi 5 kuasa 1 di sini kita darabkan dengan 2 sepatutnya.
Tapi rasanya mungkin Wafiah dia terlupa untuk mendarabkan dengan 2 ni. Tu yang dia dapat 5 tadi tu. Okey, manakala Anis pula tadi dia dah bagi 25. 1 darab dengan 2 dia akan dapat 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 nilai dia adalah 25. Okey. So itu untuk nombor. Yang lain-lain kita darabkanlah. 2 darab 2, 3 darab 2, 1 darab 2. So kita akan dapat P kuasa 4, Q kuasa 6, R kuasa 2. Begitu. Okey. So kita dah tengok 3 hukum yang pertamalah. So hukum ni penting. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pula indeks sifar. Yang ini yang paling senang lah dalam banyak-banyak nombor indeks. Yang ini yang paling senang nak ingat lah. Okey, indeks sifar. Okey, suatu nombor atau sebutan algebra yang mempunyai indeks sifar akan memberi nilai 1. Okey, semua nombor ataupun sebutan algebra kalau dia kuasa sifar, nilai dia 1, tak ada lain. Okey, kecuali kalau A ni sifar, kuasa sifar tak boleh. Sifar kuasa sifar dia akan dapat tidak tertakrif. Okey. So yang ni boleh ingatlah, senang kan? A kuasa sifar nilai dia 1. Okey, good. Alright, seterusnya kita pergi kepada indeks negatif. Okey, untuk indeks negatif, kita tengok di sini jika suatu nombor atau sebutan algebra mempunyai indeks negatif, kita songsangkan. Ini apa yang kita nak buat Nampak je indeks negatif, kita songsangkan nombor tersebut supaya dia boleh jadi positif. Songsangkan ni maksudnya kita terbalikkan kedudukan dia. Okey? Kalau dia ada dekat atas, turun pergi ke bawah. Kalau dia ada dekat bawah, kita terbalikkanlah. Okey? Ini pun sama juga dengan syarat A ini bukan sifar lah. Kalau A ini sifar, 1 bagi sifar pun sama juga, tidak tertakrif. Okey? Okey, kita tengok dekat sini. Kita cuba. A kuasa negatif 3. Kita perkan dengan 1. Ini nak tunjukkan songsangan tu. Okey, jadi kita terbalikkan. So, dia akan kita songsangkan sebutan ni. Jadi, kita akan dapat 1 per A kuasa 3. Okey. Seterusnya, kita tengok yang indeks dah jadi positif lah. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua ni, 2M kuasa negatif 4. Okey, di sini kita tengok yang kuasa negatif itu ada pada M sahaja. Yang 2 ni kuasa 1. Ingat 2 tu kuasa 1. Okey, so yang kuasa positif kita tak ubah. Kita hanya ubahkan kedudukan yang kuasa negatif sahaja. Okey, kat mana berubah tempat dia? Okey. Yang ini tadi ingat kita songsangkan yang negatif. So songsangkan tadi kita pindahkan dia ke bawah lah. Kita balikkan dia ke bawah. Jadi jawapan dia adalah 2 per M kuasa 4. So bila dia pindah tempat dia ke bawah, dia akan jadi positif lah. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Setakat ni boleh ikut? Boleh. Adik-adik semua boleh? Boleh ikut? Boleh. Okey, Ria pun boleh ikut Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada indeks pecahan. Okey, ini nak kena baca betul-betul ni. Indeks pecahan, apabila indeks ialah suatu pecahan, penyebut adalah punca kuasa bagi nombor atau huruf, manakala pengangka adalah kuasa bagi nombor tersebut. Okey, penyebut yang mana satu? Ni, nombor yang kat bawah ni, huruf yang kat bawah ni. Ini adalah penyebut. So kalau kita ada A kuasa 1 per N. So, yang per N itu sebenarnya adalah punca kuasa. Okey? So, daripada bentuk ini, kita ambil per N itu, kita convertkan dia jadi punca kuasa. N. A itulah. Okey? Yang ini kalau kuasa atasnya 1. Kalau kuasa atas kalau di atasnya dia ada M per N, maka dia akan jadi rupa macam inilah. Sama juga per N ini, dia akan jadi punca kuasa N. Lepas itu, M itu dia akan berada dengan A. Dia jadi A kuasa M. Okey? Bunyi macam rumit kan? Betul, cikgu. Tak apa. Nanti tengok dia punya contoh dia, mungkin mudah. Murid-murid boleh faham lah. Okey, kita tengok kat sini.
Kalau 27 kuasa 1/3. Ingat saya kata tadi penyebut di bawah dia akan jadi punca kuasa. Okey. So kita akan dapat bentuk dia macam ni. Punca kuasa 3 27. Okey. Seterusnya kalau kita dapat 3/2, 81 kuasa 3/2. Ingat ni kuasa pecahan. Kita ambil yang bawah ni per 2, Punca kuasa. dia akan jadi punca kuasa 2. So kuasa 3 tu dia akan jadi kuasa kepada nombor tersebut. Okey. Okey. Ria nak try yang ni tak? Boleh cikgu. Okey. Kalau macam tu saya rasa itu punca kuasa 5, Okey. M kuasa 2. Ya ke? Saya yakin. Yakin? Yakin, Okey. cikgu. Kita tengok. Betul. Okey, Alhamdulillah. Bagi tepukan pada Ria. Okey. Alright. So ini adalah penggunaan lah bagaimana kalau kita jumpa indeks kuasa pecahan. Okey. Jom kita cuba soalan ini. Okey. Saya ada 2 soalan di sini untuk sama-sama kita cuba. Alright. Murid-murid di rumah tengok soalan, boleh cuba juga buat di rumah. Murid-murid di Google Meet pun sama juga cuba. Okey cikgu. Okey, ada yang nak berkongsi jawapan. Mungkin mereka tengah menyelesaikan cikgu. Tengah menyelesaikan. Okey. Pecahan-pecahan ni punca kuasa lagi. Okey. Bila dah bersedia, sila angkat tangan. Kita kongsikan jawapan kepada murid-murid yang berada di rumah juga, okey? Okey. Saya bagi tips sedikit Kalau kita tengok soalan ni tadi, ingat kita dah belajar tadi datam, batol, kudar. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada kurungan tak? Kurungan tak ada. Jadi bila kurungan tak ada, kita tak pakailah kudar tu. Okey, sekarang ni hanya ada darab dan per. Per ini dia punya operasi dia adalah bahagi. Okey, so jadinya yang terlibat di sini hanyalah datam dan juga batol. Okey. Okey. Kita kena susun ikut dia punya asas yang samalah. Okey. Adik-adik sudah ada jawapan masing-masing, siapa yang nak memberikan yang jawapan ini, kepada cikgu? Yang ini Sila saya angkat tangan. rasa siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita cuba Afrina lah. Okey, Afrina. Mungkin boleh selesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini, Afrina. Untuk Okey, soalan yang Afrina. pertama. Jawapannya 1/4. 1/4? Bukan. Ni, cuba tengok. Okey, tak apa. Saya rasa saya tunjukkan dulu kot yang ini. Mungkin murid-murid masih lagi tak bernampak. Okey, saya tunjukkan dulu. Okey, pertama sekali, ingat tadi saya kata kita pakai datam. Okey, dan juga kudar. So yang sini kita ada X kuasa 2 darabkan dengan X kuasa 3. So kita pakai datam tambah nombor indeks. So jadi kita akan dapat 2 tambah 3. Lepas itu pula untuk X yang di bawah ni, dia bahagi X kuasa 1. Jadi kita ambil kuasa dia, kita tolakkan di situ. So kita akan dapat X 2 tambah 3 tolak 1. Manakala Y pula, dekat depan, dekat di sini ada Y kuasa 6. Okey, sini tak ada Y. So abaikan, kita ada bahagi kat sini Y kuasa 2. Okey, jadi kita ambil 6 tolak 2. Okey. Dan kita kiralah. So kita akan dapat 2 tambah 3, 5 tolak 1. Kita akan dapat X kuasa 4. 6 tolak 2 dapat 4. So Y kuasa 4. Ini jawapan akhir dia. Okey. Alright. Yang ini. Tadi dah tunjuk situ, mesti boleh jawab lagi kan? Mungkin kita boleh tanya adik-adik siapa yang dah bersedia dengan jawapan. Boleh? Okey. Okey. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Kita bagi wafiah lah. Okey, kita bagi wafiah lah. Okey. Okey. Silakan, Dik. Jawapan dia 1/4. 1/4. Okey. Kita tengok betul ke tidak 1/4 ni. Alright. Okey. Yang ini kita ada kudar. Jadi bila kita ada kudar, kita kudarkan dulu. Kita buka kurungan, kita nak buang kurungan, kita pakai kudar. So kita akan ambil 2 darab 3. Okey. Lepas itu 6 darab 2. Jadi kita akan dapat macam inilah. 4 kuasa 6 darab 4 kuasa 5 per 4 kuasa 12.
Jadi kalau kita tengok kat sini, asas dia semua dah sama. Kita boleh pakai hukum tadi, datam dan juga batol. So kita akan dapat begini. 6 tambah 5, datam tambah 5, and then batol, tolak 12. Okey? Lepas itu, kita akan dapat 4 negatif 1. Ingat tak tadi kuasa negatif, apa kita kena buat? Kalau kuasa negatif, kita kena songsangkan. Songsangkan tu maksudnya kita terbalikkan. Dia punya kedudukan dia, yang atas naik bawah, yang atas turun bawah, yang bawah naik ke atas lah. Okey, jadi jawapan dia kita akan dapat 1/4. 1/4. Jawapan yang betul daripada Afrina cikgu. Baik, itulah dia. Kita dah pun tahu aplikasi hukum indeks yang saya pasti murid-murid di rumah juga dapat orang kata perkongsian yang sangat-sangat berguna. Jangan lupa catat dan insya-Allah kita dapat menjawab segala soalan yang diajukan. Apa je soalan lah. Okey, kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kita nak tahu operasi melibatkan hukum indeks dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ishak. Terima kasih Cikgu atas perkongsian tadi dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah catat segala formula. Itu adalah yang terbaik adik-adik dan kita nak teruskan. Ini baru betul-betul Cikgu, operasi yang mana melibatkan hukum indeks. Silakan. Okey, terima kasih Ria. Baiklah, sebentar tadi kita telah pun melihat kesemua hukum-hukum indeks daripada datam, kudar, batol dan juga kuasa sifar, negatif dan kuasa pecahan. Baiklah, sekarang ni kita lihat pula bagaimana untuk kita aplikasikan, kita gunakan hukum-hukum indeks ini untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan indeks. Baiklah, saya datangkan kembali hukum-hukum ini. Nampak ada banyak, tapi jangan risaulah. Kalau dah faham, insya-Allah okey. Insya-Allah. Baiklah. Kalau perasan kita ada 3 bahagian. Kalau ikut kita, kalau saya nak bantu murid-murid untuk yang bahagian yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni bila nak pakai. Bila nak pakai. So, untuk bahagian yang ini, bahagian yang pecahan ini, biasanya kita akan gunakan di bahagian awal soalan. Okey, jika ada bentuk-bentuk yang melibatkan punca kuasa, kita gunakan hukum yang di sebelah sini, hukum pecahan tadi. Okey. Bahagian yang tengah ni pula, bila kita nak gunakan hukum ini, biasanya kita guna di bahagian penghujung. Okey, di mana bila kita dah buat pengiraan dan jawapan di hujungnya kita dapat ada kuasa 1 atau kuasa negatif, masa itu baru kita pakai hukum yang di tengah-tengah ni. Okey, yang ini tadi awalan, yang ini kita pakai di bahagian penghujung. Pengiraan. Okey, yang ini pula, yang ini ni yang penting untuk kita ringkaskan, kita mudahkan bentuk indeks tersebut. Baiklah. Kita teruskan dengan contoh. Okey. So, untuk yang pertama, saya ada 2 soalan di sini. Untuk soalan A, kita ada negatif 3x kuasa 3. Darabkan dengan 2x kuasa 2, y kuasa negatif 4. Dikuasakan dengan 2, bahagikan 108, x kuasa 4, y kuasa 3. Okey, untuk yang ini, saya nak ajak anak murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet buat sama-sama dengan cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, seperti mana saya katakan tadi, kalau kita tengok dalam soalan ni, ada tak bentuk punca kuasa? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada bentuk punca kuasa, maka yang hukum yang punca kuasa tadi kita tak gunakan. Kita terus gunakan, kita ada kurungan
Jadi kalau kurungan tadi kita pakai hukum apa? Kudar. Okey. Jadi kalau kudar kita darabkan So kita akan dapat ingat yang ini kuasa 1, ini pun kuasa 1. Jadi kita darabkan terus indeks dia tu. Jadi kita akan dapat negatif 3 kuasa 3 X kuasa 3. Okey. Darabkan dengan kita kudar lagi. Kita sebab ada kurungan, ingat ini kuasa 1. Jadi terus 1 darab dengan 2 kita akan dapat 2 kuasa 2 X kuasa 3 darab 2 Y kuasa negatif 4 darab 2. Okey. Okey. Nampak? Per yang bawah tak ada apa-apa kan? So kita salin kembalilah 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. Okey, bila dapat macam ni, jadi yang ini kita mudahkan bentuk dia. So kita akan dapat negatif 3 kuasa 3. Kita boleh nilaikan terus sebab nombor dah ada nilai. Jadi kita terus kuasakan 3. Kita akan dapat negatif 27. Okey. X kuasa 3 darabkan dengan 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. Okey, so kita akan dapat 4 X kuasa 6 Y kuasa negatif 4 darab 2 kita akan dapat negatif 8. Okey, jangan risau dulu yang negatif ini Jangan risau dulu. Kita biarkan dia macam tu. Perkan dengan 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. Okey, bila dapat macam ni, kita dah nampak dah hukum yang kita boleh gunakan. Okey. Apa yang kita kena buat? Kita kumpulkan yang nombor dengan nombor. Jadi kita akan dapat negatif 27 darab 4. Per ni 108. Kita kumpulkan nombor duduk satu tempat. Okey, selepas itu untuk X kita pakai hukum datam dan juga batol. Jadi datam 3 tambah 6 tol bahagi jadi batol tolak 4. Okey. Yang Y pula sini tak ada Y. Tak apalah, kita ambil Y dekat sini. Y negatif 8 batol tolak 3. Okey? Boleh? So yang per dah tak ada dah. Semua kita dah kumpulkan. Yang per yang untuk sebutan X dengan Y pun kita dah naikkan dekat sini. Jadi kita boleh mudahkan. Okey. Ria boleh tolong saya? Boleh cikgu. Untuk kirakan yang nombor tu. Betul. Okey, saya kira cikgu. Okey. 27. Okey cikgu, jawapan dia negatif 1. Negatif 1. Terima kasih. So depan ni kita dapat negatif 1. Yang ini kita akan dapat apa? 3 tambah 6, 9. Tolak 4, kita akan dapat X kuasa 5. Yang ini negatif 8 tolak 3. Okey, so kita akan dapat Y kuasa negatif 11. Okey. Jadi sekarang jawapan akhir dah siap ke belum? Belum lagi. Kita tak boleh biarkan indeks kita dalam keadaan negatif. So di sini yang kita gunakan tadi indeks negatif. So kita tukarkan yang ini tadi kita tukarkan dia punya bentuk, songsangkan dia. So kita akan dapat jawapan akhir dia adalah X kuasa 5 per Y kuasa 11. Okey. Itu untuk soalan yang pertama. Anak-anak murid-murid di rumah dapat ke tidak sama dengan saya? Dapat adik-adik? Adik-adik jawapan yang sama? Murid-murid di Google Meet dapat? Betul. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey. Adik-adik boleh selesaikan sekali bersama-sama dengan cikgu juga. Boleh yang dekat rumah bolehlah cuba-cuba sambil-sambil saya salin soalan ni. Okey. Yang ni ada punca kuasa cikgu. Ada punca kuasa kan. Biasanya murid-murid kita ni kalau nampak punca kuasa Takut. menakutkan. Ya.
Okey. Atas bawah pun ada punca kuasa ya, cikgu? Ya. Nampak macam menakutkan tapi jangan risaulah. Kalau kita gunakan hukum, kita Boleh takkan selesaikan. kita takkan sesatlah. Okey. Okey. Baiklah, kita tengok bagaimana untuk kita selesaikan masalah ini. Okey, yang pertama sekali bila kita nampak ada punca kuasa. Okey, ada punca kuasa, kita kena ubah bentuk dia menjadi nombor indeks. Sebab kita pun nak gunakan hukum indeks, kalau sebutan itu belum dalam sebutan indeks, maka kita tak boleh nak gunakan hukum lah. Okey, jadi kita kena ubahkan dulu punca kuasa ni kepada indeks pecahan. Kan tadi kita dah tengok indeks pecahan dia akan jadi pecahan, dia akan jadi punca kuasa. Kalau kita terbalikkan pun dia akan jadi benda yang samalah, punca kuasa. Kalau kita ubah dia jadi indeks, dia akan jadi indeks pecahan. Okey, untuk yang ini adalah punca kuasa 2, maka kita akan dapat okey, punca kuasa 2 kita akan dapat 1/2. Okey. Seterusnya kita tengok yang ini, dia ada kurungan. Ingat kurungan kita pakai kudar. Okey, jadi kita akan dapat M 3 darab 1/3 per, okey, yang di bawah kita kudarkan juga. Okey. Kenapa dia dapat 3/2? Sebab N dekat sini kuasa 3. Punca kuasa 2, kita jadikan dia per 2. Okey? Okey. Baiklah. Baik. Dan mungkin murid-murid cikgu, kita nak juga jawapan daripada murid-murid. Jangan Okey. lupa lakukan sekali penyelesaian untuk masalah ini ya. Okey. Baiklah. Kita potong, mana yang boleh potong kita potong. Oh, sorry. Okey. Jadi kita mudahkan bentuk dia, kita akan dapat M darab dengan M1. Okey. N1. Okey. So di sini terus kita gunakan hukumnya. M1/2 tambah 1/3 tolak negatif 1/6. Okey. N mana tadi? 3/4 tambah 1 tolak yang di sini adalah 1/4. Okey. So jadinya saya minta tolong murid-murid saya di Google Meet. Jawapannya. Ada tak dapat jawapan ni? Okey. Anis Siapa boleh tolong saya? Boleh cikgu. Okey. Berapa jawapan dia dapat? M kuasa 1. Okey. N 3/2. 3/2. So jadinya M kuasa 1, kita akan dapat M N 3/2. Okey, so itu jawapan dia. Baiklah. Okey, berapa markah cikgu nak diberikan kepada Anis tadi? Yang berjaya tolong cikgu. Dia berjaya tolong saya bagi dia markah 4 bintang. 4 bintang. Okey. Baiklah, kita cuba satu soalan ini. Anak-anak, murid-murid di rumah pun boleh cuba juga soalan ini. Nampak macam susah, tapi jangan risau. Ingat, kita ada hukum, kita gunakan hukum dia. Okey? Okey. Baik, murid-murid di Google Meet, ada yang nak cuba berkongsi jawapan? Silakan. Okey, kita persilakan Salman lah. Salman daripada tadi senyap je kan? Okey, Salman. Yang ini awak dapat jawapan dia berapa? 5x kuasa 12. Kuatkan sikit Salman. Okey, 5x kuasa 12. 5x kuasa 12. kuasa Salman 12. boleh tunjukkan tak jalan kerja yang awak buat? Kalau nak suruh Salman cerita jalan kerja dia macam panjang kan? Cuba Salman tunjukkan pada kawan-kawan di luar sana macam mana jalan kerja dia. Okey, tunjukkan jalan kerja Salman untuk kita punya soalan tadi.
Ada buat tak jalan Boleh? kerja? Okey. Tapi dia tak berapa nampak nak- ke tak nampak tu? Tapi saya pasti jalan kerja dia pun banyak cikgu. Panjang. Kan dia menggunakan Okey. hukum-hukum Baiklah. yang telah cikgu nyatakan. Okey, saya tunjukkanlah jawapan dia terus. Okey, kalau kita tengok di sini sama juga daripada punca kuasa, kita jadikan dulu dia indeks pecahan. Okey, yang ini pun kita akan jadi 4/6 indeks pecahan lah. Okey. Lepas itu kita kudarkan, di bawah ni kita ada kurungan, jadi kita darabkan 4/6 darab dengan 2, yang di atas tak ada kurungan, biarkan sahaja begitu. Okey, selepas itu kita tengok daripada sini kita dah dapat, bila kita darabkan yang di bawah tu kita akan dapat beginilah, ini yang sudah dimudahkan bentuknya. 5 kuasa 1/3 X kuasa 6 darab 5 kuasa 2 X kuasa 8 perkan dengan 5 4/3 X kuasa 2. Okey, di sini kita dah boleh gunakan terus hukum indeks kita, iaitu datam dan juga batol. So jadinya 5, 5, 5. So kita boleh pakai terus 1/3 tambah 2 tolak 4/3. Dapat untuk sebutan yang pertama. X pula kita boleh tambahkan terus X kuasa 6, 6 tambah 8 tolak 2. So ini untuk sebutan yang seterusnya. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 1 dan juga X kuasa 12. Maka kita gabungkan, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 5X kuasa 12. Okey, baik. Ada lagi ketambahan lain cikgu untuk kita punya hukum indeks ni? Itu saja. Okey. Baiklah, terima kasih cikgu, dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah belajar banyak teknik-teknik format yang betul. Janji kena ikut hukum cikgu. Betul. Barulah kita tidak sesat. Okey, kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM bagi slot menengah rendah untuk mata pelajaran matematik. Ria bersama-sama dengan Cikgu Ishak. Yang mana hari ini kita akan belajar mengenai operasi melibatkan hukum indeks. Jadi Cikgu, mungkin kita boleh teruskan kepada latihan pengukuhan. Silakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah murid-murid, tadi kita dah pun tengok panjang lebar, kita dah bincang apa itu hukum indeks dan bagaimana untuk kita aplikasikan hukum indeks itu untuk menyelesaikan masalah dan juga soalan yang berkaitan dengan nombor indeks. Okey, cikgu nak ajak murid-murid yang berada di rumah dan juga murid-murid yang berada di Google Meet untuk sama-sama kita tengok soalan ini untuk kita mengukuhkan lagi kita punya pemahaman. Okey, jadi kalau kat sini kalau kita tengok apakah hukum indeks yang kita perlu gunakan. Okey. So kalau kita tengok tadi kita ada kurungan, lepas tu kita ada darab, lepas tu kita ada bahagi. Ria nak cuba teka-teka tak? Okey cikgu, kita berteka-teki dengan kita murid-murid berteka-teki cikgu. dengan murid. Okey. Kita cuba Siapakah? kita cuba Syamimi lah. Wafiah Syamimi. Okey. Wafiah Syamimi, boleh bagi tahu dengan cikgu apa hukum indeks yang kita perlu gunakan dalam untuk menyelesaikan soalan ni? Okey, silakan. Hukum indeks je. Hukum kudap, Okey. kurungan darab, Okey. lagi datum, darab dengan tambah, Okey. dengan batol, bahagi dengan tolak. Okey. Syamimi dah buat belum dia punya dah cuba belum soalan ni? Dah, Okey, berapa dapat jawapan? tak nampak. Berapakah jawapan Berapa yang jawapan untuk soalan ni? Syamimi dapat? 8. 4Y kuasa 7 per dengan X. 4Y kuasa 7 per dengan X. Okey, kita tengok betul ke tidak jawapan Syamimi ni. Okey. So, jadi seperti mana yang dikatakan oleh Syamimi tadi, pertama sekali kita gunakan kudar. Jadi kita bukakan semua, kita darabkan kuasa dengan nombor yang di luar ni. Okey.
Yang bawah pun sama juga, ada kurungan di atas ada kurungan, jadi kudarkan juga. Jadi kita akan darabkan semua kuasa dia dengan nombor yang di luar. Okey. Lepas itu kita akan dapat begini. Ingat tadi kenapa 256? Sebab 4 kuasa 4 kita boleh nilaikan terus. Lepas itu bila dah dapat begini, kita susunkan yang nombor. Okey, yang nombor dengan nombor. Okey, 256 kita bahagikan dengan 64. Okey, yang sebutan yang lain kita boleh gunakan datam dan juga batol. So jadi je X kuasa 4 tambah X kuasa 4 tambah 5 tolak dengan 10 seperti ini. Dan juga Y12 tambah 9 tolakkan dengan 14. Dapat begini. Okey, lepas tu kita mudahkan, kita akan dapat 4X kuasa negatif 1, Y kuasa 7. Jangan risau kalau ada negatif, kita songsangkan. Jadi jawapan akhir dia kita akan dapat beginilah. Oh, kiranya betul lah jawapan yang diberikan oleh Syamimi tadi? Betul. Okey, berapa Syamimi. markah cikgu nak diberikan kepada sebab adik soalan Syamimi ni nampak tadi? macam sukar kan. Jadi saya bagi Syamimi 5 markah. 5 markah full cikgu? Markah full penuh? je. Okey, baiklah. Baiklah. Okey, rasanya kita pergi kepada rumusan lah. Okey. Jadi pada hari ini kita telah pun melihat daripada awal tadi bagaimana untuk kita dah tengok hukum indeks satu persatu dan bagaimana untuk kita gunakan hukum indeks ini untuk menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan indeks. Okey, jangan lupa hukum-hukum ini macam saya katakan tadi, kalau nak mudah ingat macam saya bagi itulah. Mungkin macam kelakar sikit dia bunyi-bunyi kan. Tapi itulah yang bagi murid-murid senang ingat. Betul. Ingat datam, batol, kudar. Okey. Lepas tu yang kuasa sifar dia akan bagi nilai 1, yang kuasa negatif n kita songsangkan dan yang kuasa pecahan dia akan jadi punca kuasa. Okey. Bila sebut macam tu macam tak banyak kan? Betul. Jadi jangan risau pasal hukum-hukum indeks ini. Okey, baiklah. Dan mungkin prestasi anak murid cikgu yang ada bersama dengan kita pada hari ini macam mana cikgu rasa? Adakah mereka sudah bersedia cikgu? Ya. Dengan melihat penglibatan murid-murid kita pada hari ini dan juga penglibatan Ria juga dalam pembelajaran kita pada hari ini, saya boleh anggap bahawa semua murid dan juga termasuk Ria sudah pun memahami dan berjaya mencapai kefahaman dalam mengaplikasikan hukum indeks dan juga boleh melakukan operasi yang melibatkan hukum indeks. Dan itu saya bagi semua orang pada hari ini 5 bintang. 5 bintang. Itu adalah markah penuh untuk hari ini. Jadi tahniah kepada murid-murid yang bersama-sama dengan kita. Dan cikgu, mungkin bagi murid di rumah juga nak melakukan ulang kaji. Di manakah mereka boleh mendapatkan sumber-sumber yang sepatutnya cikgu? Okey, untuk soalan-soalan tambahan dan untuk mengulang kaji dengan lebih lagi, murid-murid di rumah bolehlah melayari portal Sumberku. Sumberku. Lakukan latihan pengukuhan di sana. Ya, baik, betul. terima kasih Cikgu Ishak sekali lagi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Klebang Besar Melaka di atas perkongsian mengenai mata pelajaran kita matematik untuk slot menengah rendah pada hari ini. Semoga bagi manfaatlah untuk adik-adik kita semua ya. Okey, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.